Mereka juga nak melakukan ibadah, mereka juga nak merasa suasana walaupun mereka ni tak nampak. Tapi sebenarnya hati mereka nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi lah kepada semua penonton-penonton setia YM Podcast yang setia mendengar tentang perkongsian apa agaknya panel dan juga tajuk-tajuk yang kita nak bawakan setiap minggu bersama dengan YM Podcast. Dan sebelum ni saya dah janjikan yang kita akan di YM Podcast kita akan bawa panel-panel yang cukup berpengalaman dan cukup ilmu pengetahuan untuk berkongsi setiap kali kita ada sesi lah bersama dengan panel-panel kita, insyaAllah. Jadi pada hari ini, hari cukup indah, kita bersama dengan seorang panel kita daripada Nat Tua Sendirian Berhad, Ustaz Fadli Tarmizi. Ya, saya. Ustaz, macam mana Ustaz? Okey Ustaz hari ni Ustaz? Alhamdulillah. Kesihatan Ustaz macam mana? Sebab kita sekarang ni ada yang ada batuk-batuk pun. Semua Ustaz okey hari ni, insyaAllah? Alhamdulillah, semuanya okey. Alhamdulillah, insyaAllah. Ustaz dari office di Bangi dan Ustaz berasal daripada Terengganu macam yang sebelum ni lah. Ya, betul. Ustaz sekarang menetap bersama keluarga? Ya, betul. Sekarang ini menetap bersama keluarga di Seksyen 8 Bangi lah. Oh, dekat lah dengan dekat. tempat office. Ya. Jalan kaki ke saya rasa? Betul, jalan kaki je. Mudah, senang, jimat. Jimat minyak dekat situ lah. Allah Akbar, insyaAllah. Jadi macam mana Ustaz, daripada office ke sini sesak Ustaz? Alhamdulillah, perjalanan tak ada trafik, perjalanan semua okey. Kalau orang kata kalau tak ada trafik, kalau tak ada langsung trafik, tak ada sesak ni, mungkin ikut udara Ustaz takut. Allah Akbar. Sebab Bangi sesak Ustaz kadang kan? Ya, betul. Kadang-kadang petang apa semua tu memang jam tu. Itulah takut-takut Ustaz kalau ni, insyaAllah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sebab sudi hadir berkongsi ilmu tentang tajuk kita pada hari ni di Asam YM Podcast. Jadi Ustaz sebelum ni bergiat aktif kalau ikut di sini, kalau ikut tajuk kita pada hari ni. Tapi sebelum tu, untuk penonton ni semua, insyaAllah hari ni tajuk yang kita akan bawakan adalah orang buta pergi umrah. Macam tu. Sebelum ni kita dengar yang umrah-umrah kita ni seorang yang sempurna ataupun tiada cacat ataupun sebagainya lah. Tapi kali ni kita bawa tajuk berkaitan dengan orang buta, orang kurang upaya, OKU penglihatan, dan dia boleh pergi umrah tak? Itu isu dan juga itu topik yang kita nak bawa kepada hari ni lah. InsyaAllah. Jadi hari ni kita akan berkongsi dan juga kita akan berbahas tentang isu ni Ustaz. Betul. Ustaz Fadli Tarmizi, insyaAllah. Jadi sebelum tu Ustaz Fadli Tarmizi, saya perkenalkan dulu Ustaz. Seorang pengurus projek daripada Nat Tour Travel di Bangi. InsyaAllah Ustaz sebelum ni graduan di USIM dalam bidang Quran Sunnah. Dan insyaAllah sekarang ni masih lagi sambung belajar atau macam mana Ustaz? Sekarang ni sambung belajar di UKM dalam bidang master, insyaAllah, dalam pengajian Islam. Dah ujung-ujung SEM ataupun baru Ustaz? Baru masuk. Baru lagi lah? Ya, baru lagi. Allah Akbar. Ini memang seronok ni kalau dapat orang kata berkongsi ilmu dengan Ustaz ni. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Sebelum kita ke topik kita pada hari ni lah, mungkin ada serba sedikit lah. Kita nak dengar sedikit tentang orang kata pengenalan tentang Nat Tua Sendirian Berhad lah. Kalau Ustaz boleh berkongsi kepada kami lah. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi berkenaan tentang Nat Tua Sendirian Berhad ini sebenarnya Tuan Badrul, dia adalah sebenarnya singkatan daripada Nur Amin Travel. Nur Amin Travel and Tour Sendirian Berhad. Jadi kami singkatkan menjadi Nat Tua. Mudah nak sebut lah. Itulah. Macam tu. Dan kiranya sebenarnya kalau ikutkan kami ni dah beroperasi lama dah. Beroperasi lebih kurang 20 tahun dah sebenarnya. Lama. Alhamdulillah lah, setiap bulan kami ada jemaah-jemaah yang pergi ke sana. Alhamdulillah, kami pun ada juga membuat package inbound, outbound dan sebagainya, pergi ke luar negara, pergi ke Thailand, satu Haitnyai dan sebagainya lah. Dan terbaru ini kiranya macam kami ada nak buat satu projek yang mana kami nak membawa orang kurang upaya ini pergi sendiri, pergi melakukan umrah. Yang mana kami bukannya nak orang kata membawa mereka ni saja-saja, kiranya orang kata panggil apa? Orang kata macam setiap daripada mereka ni ada pengiring. Setiap seorang daripada mereka ni ada pengiring dia. Yalah, sebab kita fahamlah bila mana orang OKU penglihatan ini, mereka ini memang mereka ini nak juga beribadah di sana. Mereka nak beribadah, tapi macam mana cara dia? Kadang-kadang mereka ni bawa pengiring tapi pengiring tak
tak bersama-sama dengan diorang dan sebagainya. Tapi apa yang kami nak lakukan, kami nak lebih kepada seorang OKU penglihatan dan juga seorang pengiring. Maksudnya kalau boleh saya bayangkan di sini, kiranya setiap kali ada jemaah daripada OKU penglihatan, ada juga seorang pengiring yang akan bantu dia. Ya, betul. Okey. Dan kami juga orang kata panggil apa, bagi yang nak melakukan umrah ini, memang kami ada package yang kami ada tawarkan, package percuma untuk berziarah Taif. Ziarah Taif, di mana Taif ini bandar di mana Rasulullah kena baling batu. Itu kisah yang biasa kita dengar dan sebagainya. Dan juga kami ada juga tawarkan sesiapa yang bersama-sama dengan kami, insya-Allah kami akan sediakan tiket speed train highway tu, Haramain. Tiket kereta api itu sendiri. Cukup menarik saya rasa tu. Adakah yang tu package untuk yang golongan jemaah OKU ataupun selain daripada Semua sekali. Semua sekali lah. Semua sekali, umum lah kiranya. Okey. Dan nanti insya-Allah pada akhir tahun, insya-Allah pihak kami juga akan manage, akan uruskan pihak Maybank. Maybank dibangi, yang mana Maybank ini pihak Maybank dia akan membuat satu team building, yang mana kami sendiri yang akan meneruskan mereka ini pada akhir tahun nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah kata dan cukup terkenal juga lah Nak Tour ni. Sebelum tu Ustaz, saya nak tanya lah, adakah Nak Tour ni berfungsi sepenuhnya sebagai travel agency, ataupun mungkin ada buat consultant, team building ataupun sebagainya lah, ke hanya travel? Untuk Nak Tour ini memang sepenuhnya untuk travel lah. Travel, dan memang target kami sebenarnya lebih kepada umrah dan haji lah. Okey. InsyaAllah. So, kalau saya tengok dalam Facebook lah, Nak Tour Travel ada juga buat ke Thailand, betul. ke dalam Malaysia pun saya rasa ada juga Ustaz. Ya, betul, ada. Juga pergi juga ke Langkawi dan sebagainya. Dan itu semua berpackage lah. Ya, betul. InsyaAllah. Jadi selalunya kalau yang berminat untuk ataupun yang biasa start untuk package di Nak Tour ni, kebanyakannya orang-orang yang memang orang Malaysia lah, orang Malaysia yang nak keluar lah. Kadang-kadang ada daripada orang luar pun gunakan khidmat Nak Tour ke Ustaz? Kebiasaannya memang orang daripada Malaysia lah. Tapi nanti pada bulan 1 nanti kita ada dapat jemaah daripada Australia datang untuk melawat Malaysia. Untuk maknanya dia akan pergi bersama-sama dengan kita nanti, insya-Allah, untuk melakukan umrah. Tak nak kalau ada orang datang ke Malaysia tak lawat Malaysia? Boleh, insya-Allah. Kita boleh uruskan, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Jadi Ustaz, berkaitan dengan soalan tadi lah, tajuk kita tentang OKU buta boleh pergi umrah ke? Jadi saya teruskan dengan soalan yang seterusnya Ustaz lah, kalau Ustaz dah bersedia. InsyaAllah Ustaz. Tapi Ustaz, kalau Ustaz nak minum dulu tak masalah. Kita hari ni kita santai je, insyaAllah Ustaz. Boleh, insyaAllah. Tak apa, kita teruskan, insyaAllah. Tapi sebelum tu, untuk penonton di luar sana, tema ataupun untuk YM Podcast kita pada kali ni lah, atau pada hari ni, kita membawakan tema santai, contemporary dan juga berhikmah. Kiranya kita cuba untuk memberikan sepenuh ilmu, sepenuh hikmah, dan juga paling penting secara santai lah, supaya panel dan juga host kita dapat deliver ataupun kita dapat sampaikan ilmu tentang tajuk kita dengan lebih santai dan juga bermanfaat lah, insyaAllah. Ustaz, saya teruskan dengan soalan kedua Ustaz. InsyaAllah. Jadi kalau kita tengok sini, kalau saya boleh kena pastilah, saya mungkin sebagai seorang rakyat Malaysia yang biasa, sebelum ni saya dengar travel tour, agensi travel tour tu dia lebih fokus kepada jemaah yang mungkin biasa, yang bukan daripada kalangan OKU. Tapi kali ni saya dengar daripada Ustaz tentang mengiring jemaah yang daripada kalangan OKU penglihatan. Macam mana boleh tercetus Ustaz? Adakah sebab bangun tidur esok dah terus dapat? Ke ada makan sesuatu sebelum tidur tak? InsyaAllah boleh Ustaz kongsikan Ustaz. Itu hebat sangat lah tu. Okey, jadi baik. Sebelum tu bismillah, saya petiklah hadis riwayat Ibn Hibban yang mana memberitahu kepada kita khairun nas anfu'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia ataupun sebaik-baik dari kamu itu adalah memberi manfaat kepada orang lain. Okey, jadi tercetusnya idea macam mana kami ni nak menolong OKU penglihatan ini. Dia adalah sebenarnya kisah daripada sahabat saya sendiri sebenarnya. Kisah sebenarnya daripada sahabat saya sendiri. Hebat sebenarnya sahabat saya ni. Bagus sebenarnya dia ni. Kiranya nak dikatakan satu hari sahabat saya ni dia pergi melakukan umrah. Melalui riwayat agensi jugalah. Okey. Dan kemudian dalam grup dia ni memang ada golongan OKU penglihatan ini.
Tapi tak ramailah dalam 2 orang, iaitu mereka ni suami isteri sahaja. Okey, suami isteri. Jadi yang buta ni suaminya. Okey. Jadi maknanya dia membawa bersama-sama dengan isteri dia. Tapi dalam grup tu kiranya macam seperti mana yang diceritakan, mana kita boleh tengok dia ni sebenarnya isteri dia ni orang kata kurang sihat sangat. Okey, kurang sihat. Jadi satu hari bila mana mereka ni daripada kota Mekah nak pergi ke kota Madinah. Jadi jarak perjalanan tu 4 jam tuan-tuan. 4 jam jarak perjalanan menaiki bas ya. Naiki bas dan tengah-tengah perjalanan tu mereka berhenti di satu R&R. Kita senang kata R&R lah, R&R Saudi ni. Yang mana R&R Saudi ni senang kata ada tempat makan, solat. Cuma keadaan dia tak seperti kita kat Malaysia ni lah. Ada KFC. Ada. Starbucks. Itulah. Mereka hanya ada makanan nasi Arab biasalah. Okey, jadi mereka semua ni yang kata panggil apa? Makan dan selepas dia betul nak teruskan perjalanan. Tapi sebelum nak teruskan perjalanan, sahabat saya ni dia nampak pakcik ni. Dia nampak pakcik ni seolah-olah macam dan mereka ni macam tak tahu nak ke mana. Okey, tak tahu nak ke mana. Jadi apa yang sahabat saya ni buat, seperti mana dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi maknanya sama-sama kita bertolong dalam keadaan kebaikan. Jadi tergerak hati dia nak menolong pakcik. Okey, dan dia beritahu kepada pakcik, dia kata, okey pakcik, dia kata, okey pakcik nak ke mana? Kita dah nak bergerak ni. Kita dah nak bergerak. Dia kadang-kadang mencari-cari jugalah isterinya. Dan pada waktu itu isteri dia mungkin tengah melakukan urusan dia jugalah. Isteri dia seorang yang celik. Jadi dia bolehlah nampak dan sebagainya. Tapi suaminya ni adalah orang yang buta. Jadi sahabat saya ni dia pergi kepada pakcik tu, pakcik nak ke mana-mana ke? Kita dah nak gerak. Dan kemudian pakcik tu kata, okey baik, saya nak ke tandas sekejap. Okey, jadi sahabat saya ni pun bawalah pergi ke tandas. Bawa pergi ke tandas dan sebagainya. Kita boleh tahulah keadaan Arab Saudi, tanah kering apa semua. Dan orang kata panggil apa, tandas pun dalam keadaan do'aif. Sedangkan kalau kita boleh bayangkan tandas tu dalam keadaan yang kata sangat-sangat do'aif, sehingga kalau kita nak tutup pintu pun tak boleh. Nak tutup pintu pun tak boleh. Asrama masa kecil-kecil masa kita sekarang remaja tu. Ya. Sana pun dah ni Tapi itulah realitinya yang berlaku di sana lah. Jadi apa yang sahabat saya buat? Sahabat saya kata, okey pakcik tak apa, pakcik masuk ke dalam dulu, saya tolong pegang pintu. Dia kata, saya tolong pegang pintu, pakcik selesaikan apa yang kat dalam tu. Saya tolong pegang pintu, saya tak tengok. Sampai macam tu sekali. Jadi bila mana pakcik dah selesai apa semua, sahabat saya ni pun bawa lah masuk ke dalam bas dan terus perjalanan pergi ke Madinah. Jadi bila saya mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat saya ni, kisah ini, jadi ini adalah merupakan satu inisiatif bagi kami sebenarnya. Kalau boleh kami nak menolong golongan ini, kami nak menolong kalau boleh tolong daripada A sampai Z lah kiranya. Tolong bawa mereka, tolong iring mereka bersama-sama dengan mereka dan sebagainya. Faham. Kiranya kalau tadi Ustaz cerita tentang macam mana cerita ni idea lah tentang golongan OKU ni, kiranya sebelum ni dah pernah lah ada jemaah daripada golongan OKU penglihatan yang pernah join jemaah umrah ataupun haji sebelum ni. Cuma tak ada lebih banyak lah. Betul. Agensi. Ya betul, sebab inilah kalau kita lihat sebelum-sebelum ni travel agency, mana-mana travel agency, ya betul. Kadang memang ada golongan-golongan ini yang bersama-sama dengan travel agency pergi umrah. Tapi ialah kalau kita tengok golongan ini tak berapa banyak. Macam saya kata tadi, grup sahabat saya ni, dalam grup dia hanya 2 orang sahaja. Yang dia seorang saja. Tapi kalau kita fikir balik, dalam grup tu ada dalam 40 orang. Takkanlah mutawif ni nak uruskan dia seorang, sedangkan lagi 39 orang lagi macam mana? Jadi inisiatif yang kami buat, kami nak kata tumpukan sepenuhnya kepada golongan inilah. Allah. Itulah sebab saya rasa lah, saya pun ada kawan-kawan juga yang daripada golongan OKU, dan cerita jugalah tentang macam mana lah sukanya kalau diorang nak pergi ke jemaah ataupun haji lah, nak jadi umrah ataupun haji. Cuma itulah, kadang-kadang diorang takut tak ada orang yang sudi mengiring ataupun tak ada agensi yang ada buat package ataupun projek ni. Tapi mungkin kalau melalui Natua Sdn Bhd ni, saya rasa mungkin ini inisiatif yang terbaik lah untuk jemaah-jemaah daripada golongan OKU yang mungkin diorang rasa ini peluang diorang tiba ke Tanah Suci Mekah, insyaAllah. Ustaz, bila kita bercakap tentang
tentang satu manfaat ataupun satu inisiatif yang tak baru sangat lah, tapi sebelum ni ada dibuat, tapi bukan dalam grup kecil macam Ustaz cerita tadi. Saya percayalah mungkin akan ada kesukaran ataupun cabaran ataupun ujian lah yang Ustaz akan nampak lah, ataupun Ustaz nampak yang akan terjadi nanti bila Ustaz mengiringi ataupun tim Nak Tour Travel ni mengiringi OKU macam ni. Ustaz rasa apa agaknya kesukaran ataupun cabaran lah yang akan berlaku lah Ustaz rasa, insyaAllah. Melalui orang kata cabaran, rintangan, kesukaran, ya memang bila mana kita membawa golongan sebegini, ya betul, tapi orang kata kita akan rasa pada pandangan pertama lah. Pada pandangan pertama, bila mana kita ini nak mengiring golongan OKU Penglihatan ini, memang terdetik dalam hati kita, susahnya nak bawa mereka ini. Kadang-kadang kita nak melakukan apa-apa pun payah. Tapi sebenarnya kita perlu, bila fikir balik, kita bawa ahli syurga sebenarnya. InsyaAllah. Kita bawa ahli syurga. Jadi kita tak nak kena, orang kata panggil apa, terjadi ataupun perbetulkan balik niat kita sebenarnya. Perbetulkan balik niat kita supaya mana kita sama-sama dapat manfaat, kita sama-sama dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara kesukaran lah yang saya nampak bila mana kalau kita ini membawa mereka ini adalah bila mana di dalam tawaf itu sendiri. Di dalam tawaf itu sendiri. Bila mana, sebab apa? Sebab bila mana kalau kita melakukan tawaf, ada banyak beberapa pantang larang yang perlu dijaga, bahu perlu dijaga dan sebagainya, perlu menghadap kiblat dan sebagainya. Tapi untuk sa'i dan sebagainya itu mungkin tidak menjadi masalah. Sebab di perjalanan sa'i itu hanya berulang-alik di antara Bukit Safa dengan Marwah. Tapi di tawaf nanti, semasa tawaf nanti, dengan orang yang ramai dan sebagainya, kita nak jaga, dan itu adalah menjadi satu kesukaran jugalah. Tapi kebiasaannya lah, bila kami melihat kepada masalah ini, kami dapat rasakan kalau boleh kami nak mencari pengiring yang mana pengiring itu bukan first time, bukan yang pertama kali lah, bukan pertama kali yang bawa mereka ini. Sebab kalau kita fikirlah, kalau orang tu baru pertama kali dan mereka ni, ya kita faham, kita rasa nak menolong, golongan ini. Tapi bila mana kita dah pertama kali buat, dalam masa yang kita nak jaga pula OKU Penglihatan ini, dia jadi macam dua perkara yang sangat-sangat satu cabaran pula bagi kita. Kita pun nak jaga diri kita pun nak jaga. Dia jadi dua cabaran pula. Jadi dua cabaran. Sebaiknya orang kata panggil apa, tak apa, kita selesaikan bagi orang yang dah buat pertama kali, dah nampak gambaran, bagi orang yang dah biasa melakukannya, yang dah nampak gambaran dan sebagainya, maknanya mereka ni boleh menolong, boleh bawa golongan-golongan ini pergi melakukan umrah dan sebagainya. Bukan sahaja umrah, tapi ziarah jugalah. Saya nampak Ustaz ada satu cabaran ni lah yang saya rasa daripada golongan ni lah, jemaah OKU ni, dari segi mungkin keadaan tenaga mereka pun kadang-kadang tak macam orang biasa. Jadi adakah itu pun akan menjadi kesukaran Ustaz kalau diorang dalam jemaah ni? Melalui tenaga juga, ya betul, dia akan menjadi satu isu juga sebenarnya. Tapi itu yang saya kata, kalau boleh memang kami nak mencari golongan yang dah berkali-kali buat lah, ataupun dah pernah melakukan, dah ada pengalaman pergi ke sana, supaya nanti seolah-olah macam kita tawar dan sebagainya, pada pusing yang kelima kita dah seletih, ataupun orang yang kita bawa ni dah rasa penat, kita rehat sekejap, dan kemudian kita sambung lagi pusing yang ke-6 dan juga pusing yang ke-7. Begitulah seterusnya sehinggalah habis melakukan umrah dan habis selesai pantang larang itu. Larang ya. Kemudian boleh ni lah, boleh tahalul lah dan sebagainya. Ya, betul. InsyaAllah. Dan Ustaz, kalau Ustaz mungkin Ustaz ada pengalaman dalam menguruskan orang OKU Penglihatan dan sebagainya lah. Mungkin ada tak kisah-kisah daripada mereka yang Ustaz rasa terinspirasi, yang Ustaz boleh kongsikan pada hari ini Ustaz? Sebab diorang pun bukan golongan sempurna macam kita. Betul. Diorang pun banyak ujian yang Allah beri kat diorang lah. Mungkin ada satu kisah inspirasi yang Ustaz boleh kongsikan kepada kami lah. InsyaAllah.
Yalah, kalau kita melihat kepada kisah-kisah yang bersama-sama dengan orang buta ni banyak sebenarnya. Nabi pun bersama-sama juga dengan orang buta. Kalau kita lihat kisah Nabi bersama dengan Abdullah ibn Maktum dan sebagainya, itu salah satulah. Tapi kalau kita melihat sendiri daripada kisah yang bersama dengan orang buta yang ada sekarang ini, seperti mana saya dah bersama-sama dengan PERTIS, iaitu Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam. Saya mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh mereka ini. Di kalangan mereka ni memang ada pernah melakukan umrah, tapi orang kata panggil apa, umrahnya hanya sekadar syarat sahaja. Sebab apa yang dia katakan, ya Allah, saya pun rasa macam kenapa mereka diabaikan sebegitulah. Sebab bila mana mereka ini melakukan umrah, ia memang ada membawa bersama-sama dengan mereka ni seorang pengiring. Cumanya pengiring yang membawa mereka ini tidak bersama-sama dengan mereka. Maknanya bila mana mereka dah sampai ke sana, maknanya mereka ni hanya melakukan umrah yang wajib sahaja. Umrah yang wajib. So maknanya bagi mereka, maknanya sedangkan kalau ikutkan kita kena perbanyakkan tawaf sunat juga. Betul. Tapi bila mana tawaf sunat, pengiring ni tidak ajak sekali. Tidak ajak bersama-sama dengan penglihatan ini. Tidak ajak sekali dengan mereka. Pengiring pergi pengiring gerak sendiri. Allah. Itulah saya pun bila mana mendengar kisah ini, memang saya terasa sebab juga kenapa golongan sebegini mereka juga nak melakukan ibadah, mereka juga nak merasa suasana walaupun mereka ini tak nampak. Tapi sebenarnya hati mereka nampak. Betul setuju. Ya. Nampak je macam Ya, diorang mata mungkin tak sempurna, tapi hati diorang Hati sempurna. Itu. Begitu juga dengan ziarah sebenarnya. Bila mana waktu ziarah, kadang-kadang mereka ni ditinggalkan di dalam bas. Bila mana kita dah berada di Jabal Rahmah ataupun di Gua Sur, mereka juga nak merasa macam contoh nak rasa pasir ataupun nak rasa batu yang berada di sekeliling, tapi mereka ni ditinggalkan di dalam bas. Kata tak payahlah, tak nampak, tak ni, tak apa. Macam tu alasan ni. Jadi itulah yang saya rasa macam kenapalah golongan sebegini mereka juga nak melakukan umrah. Mereka tak naklah seperti kita. Mereka macam mereka nak menjadi seperti kita. Mereka bukan dilahirkan sebegini. Tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka sebegini. Ada hikmah-hikmah yang perlu kita ambil lah. Itu maknanya kisah-kisah yang daripada kata panggil PERTIS sendiri, daripada presiden ataupun daripada pihak sana sendirilah. Maknanya bila mana mereka, kami pun bila bersama-sama dengan mereka ini melihat keadaan mereka, ya Allah, memang sebabnya bila mana kami pun berjumpa dengan mereka seolah-olah macam mereka ni tidak buta. Seolah-olah macam mereka ni tidak buta. Mereka macam orang biasa tak? Mereka macam orang biasa. Sedangkan kami tengok, ya Allah, macam mana mereka ni boleh pergi kerja, boleh berlagak seperti biasa, boleh membaca Quran dan sebagainya. Itu antara yang kita memang kami sangat-sangat sebab lah. Memang kami sangat-sangat kata macam rasa nak menangis pun ada lah bila mana bila kita nampak kisah mereka pun layak untuk menjadi seorang manusia biasa. Cuma mungkin ujian daripada Allah kepada mereka, Ustaz. Allahu Akbar. Kita doakan mereka supaya sentiasa dimudahkan lagi dalam urusan haji dan umrah, Ustaz. Betul, amin, insya-Allah. Ustaz, mungkin kita nak tukar sikit lah kepada orang kata topik kita lah pada hari ni lah. Memang tak ada lah tukar sangat pun, tapi mungkin saya nak tanya secara santai lah kepada Ustaz lah. Kawan-kawan saya lah, saya bagi contoh kawan saya lah. Mereka ni berminat nak jadi seorang mutawif, nak melibatkan diri dalam bidang mutawif, dalam pengurusan haji dan umrah, untuk jadi pengiring dan sebagainya lah. Jadi Ustaz sebagai orang mungkin dah berpengalaman ataupun pernah mengajar orang-orang yang baru nak masuk dalam bidang mutawif ni, mungkin Ustaz boleh ceritakan lah apa persediaan dan juga apa yang perlu dilakukan lah kalau orang-orang ni golongan ni baru nak masuk dalam bidang-bidang mutawif dan juga dalam bidang pengurusan haji umrah, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan lah persediaan daripada sudut mental dan fizikal ataupun sebagainya, Ustaz. InsyaAllah boleh Ustaz kongsikan. Persediaan kiranya nak menjadi seorang yang mutawif lah, seorang mutawif. Persediaan sebenarnya kalau ikutkan seperti biasa, seperti macam kita nak melakukan umrah, seperti yang nak melakukan haji dan sebagainya, perlu perbanyakkan bacaan, perlu orang kata panggil
perlu study lah, senang kata. Perlu study apa yang kena buat, apa yang mutawif itu diperlukan dan sebagainya, macam mana cara kita nak bercakap dengan orang, macam mana kita nak perkenalkan ke tempat ini berkenaan tentang apa, sejarah tempat-tempat yang akan kita lalui, yang akan kita lawati dan sebagainya, persediaan jugalah kiranya macam mana. Dan juga orang kata macam mana kita ni nak berkomunikasi, sebab kadang-kadang orang ni dia bermacam-macam ragam. Betul. Kadang-kadang orang tua macam ni, orang muda macam ni, okay, kanak-kanak dia macam ni juga. Macam-macam lah, sebab kalau kita nampak memang kadang-kadang yang pergi melakukan umrah ni bukan sahaja orang besar, bukan sahaja orang tua, orang veteran, tapi orang muda sampai ke bayi pun ada. Jadi itu punya, orang kata dia punya kategori dia tu memang sangat-sangat berbeza lah. Contoh kalau kita nak, kalau sekarang ni orang kata ramai juga yang buat DIY dan sebagainya, kita juga kena melihat macam mana kita nak tackle, macam mana kita nak mengatasi keluarga ini yang ada bawa budak-budak pula orang kata hyperaktif. Macam mana kita nak handle macam tu. Ni kalau jumpa tengok Jabal Rahmah tu jenis tak sebelum turun terus naik. Itulah. Aktif. Pusing keliling Jabal Rahmah pun dah ada lah. Itulah. Tak mungkin dia tak pernah jumpa Ustaz lah. Dia nampak batu ataupun tempat-tempat tinggi, dia rasa macam nak pergi Ustaz. Allahu Akbar. Betul. Kalau dari orang kata, kalau Ustaz tadi dari segi mental Ustaz. Dari segi fizikal macam Ustaz? Mesti kesihatan yang baik ke? Betul. Ya, jadi seorang mutawif ni memang dalam kesihatan yang baik lah. Okay, sebab apa? Sebab dia sendiri perlu sihat. Sebab dalam masa yang sama dia perlu memberi komunikasi kepada orang, memberi ilmu kepada orang, memberi penerangan kepada orang. Dan juga orang kata panggil apa, daripada segi fizikal dia kena willing ataupun dia kena secara sukarela untuk menolong mereka ini. Yalah, sebab bila mana kalau kadang-kadang kita sering kali dengar lah bila mana kita kat sana ada jemaah yang hilang, jemaah yang ni. Jadi maknanya 24 jam tu, walaupun pukul 10 malam ataupun pukul 1 pagi pun kita kena bangun, kita kena menolong mereka ini juga. Faham. Takut tiba-tiba pukul 3 pagi tiba-tiba pergi naik balik bukit Ustaz. Itulah. Allahu Akbar. Jadi kita tak tahu macam mana karakter jemaah tu Ustaz, sebab kita mungkin first time jumpa dia kan. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak kita pun dah berada dekat penghujung lah kita punya ni. Jadi Ustaz ada kata-kata akhir lah ataupun sebagai kesimpulan lah untuk kita punya perbincangan pada hari ni. Mungkin dalam 1 ke 2 minit Ustaz boleh Ustaz kongsikan. Bismillah, insyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Jadi maknanya orang kata panggil apa, bila mana kita sudah pun melalui fasa ini, jadi kami daripada pihak travel sendiri memang nak menolong golongan OKU penglihatan ini melakukan umrah. Jadi orang kata panggil apa, bila kita lihat balik, ini sebenarnya adalah bukan menjadi tanggungjawab kami, tapi menjadi tanggungjawab kepada kita semua. Menjadi tanggungjawab kepada kita semua, ya Tuan Bat, dalam orang kata panggil apa, dalam melayani golongan-golongan yang sebegini. Golongan sebegini. Dan yang penting kita juga perlu bersyukur lah. Kita sebagai orang yang awam, orang yang sempurna ini bersyukur seperti mana dalam Al-Quran surah Ibrahim tu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maknanya sekiranya kita ni bersyukur, insya-Allah Allah akan menambahkan lagi nikmat kepada kita. Jadi maknanya kita secaranya orang yang sempurna ini perlu bersyukur seadanya. Dan kita kena sukarela dan menjadi tanggungjawab kita menolong mereka ini, golongan-golongan yang sebeginilah. Golongan sebegini. Dan insya-Allah bagi sesiapa yang berminat juga untuk melakukan umrah dan sebagainya, boleh menghubungi kami sendiri. Yang mana pejabat kami adalah berada di Seksyen 8 Bandar Baru Bangi, dan nombor pejabat kami boleh dihubungi melalui 03 8926 5384 ataupun boleh berhubung dengan saya sendiri selaku pengurus eksekutif Haji dan Umrah 019 903 9321, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi saya sukalah untuk petik Ustaz Alas tentang yang mungkin tadi hadis Ustaz baca daripada Ibn Hibban tadi, tentang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi banyak manfaat kepada manusia yang lain lah. Jadi sebagai seorang manusia, itu adalah
perkara yang perlu kita utamakan dan perlu kita cuba lakukan. Ya. Walaupun dari pelbagai macam mana sekalipun, insyaAllah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi hadir ke kita punya perkongsian ilmu dan juga YM Podcast kita pada hari ini. InsyaAllah Ustaz, mungkin kalau ada rezeki kita boleh hadirkan gitu 2.0 dan sebagainya. Sebab perbincangan tentang umrah dengan haji ni selalu ada perbincangan ataupun selalu ada isu yang boleh kita bincangkan lah. Jadi moga-moga ada lagi lah Ustaz rezeki untuk kita berjumpa lagi. Kita ke kat luar-luar nanti jumpa-jumpa. Hello Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi Ustaz. Okay, sama. InsyaAllah kepada semua penonton yang setia berada di depan kaca TV ataupun kaca depan laptop, phone, teruskan lagi bersama dengan YM Podcast untuk ikuti siapa lagi panel dan juga apa topik yang kita nak bawakan selepas ni. Dan penting-penting follow, like dan share, komen juga di YouTube YM Yayasan Maghfirah dan teruskan support usaha dakwah daripada kami, insyaAllah. Saya host anda pada hari ini berobat. Kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang kepada panel dan juga host untuk YM Podcast. Okay, sekarang kita dah sampai dah dekat sesi santai kita. Yang mana setiap kali sesi santai ni confirm host kena berentap dengan panel. Okay. So, untuk hari ni kita ada satu kotak misteri di hadapan, yang mana kat dalam tu terdapat macam-macam peralatan lah dekat dalam tu. Tapi permainan ni memerlukan kreativiti antara host dan juga panel kita untuk berlakon sikit sebenarnya. Okay. Saya akan berikan satu situasi yang perlu dilakonkan oleh kedua-duanya. Dan dalam tu terdapat beberapa barangan saya cakap tadi. Sketsa perlu berlangsung dalam masa 1 minit 30 saat. Dalam 1 minit 30 saat ni, mengikut situasi yang diberi, berlakon-berlakon, tapi sambil tu ada ruang je keluarkan props dan gunakan props tu. Mungkin prop tu sama kegunaan ataupun lain kegunaan? Dia mungkin boleh jadi lain kegunaan dia mengikut kreativiti masing-masing. Contohnya kalau lah situasi dua beradik sedang bergaduh sebab berebutkan gula-gula, contoh. Itu cerita dia, satu abang satu adik. Tapi tengah bergaduh-gaduh pasal gula-gula, sekali ambil satu prop, sekali dia keluar ialah baju, bukan gula-gula. Itulah, inilah dia kain yang nak lalang makan gula-gula nanti. Siap mana props yang dah lepas, letak je ke tepi. Okay, kita nak kira antara host dan juga panel siapa paling banyak menggunakan props. Dalam masa 1 minit 30 saat tu je. Saya ambil kotak tu kan lah. Okay, jadi game ini diberi nama Kotak Misteri Spontan. Okay. Situasinya adalah berkaitan sedikit lah dengan kita punya perbincangan hari ini. Seorang akan melakukan watak mutawif dan seorang akan melakukan watak orang buta. Okay, boleh bincang siapa nak jadi mutawif, siapa nak jadi orang buta kat sini. Okay. Macam saya jadi orang buta Ustaz. Saya tak ada tahu kan. Okay, jadi seorang mutawif sedang mengiringi, membantu seorang OKU penglihatan untuk melaksanakan ibadat umrah lah. Terpulang sama ada sedang nak lakukan tawaf ke, nak melakukan sa'i ke, tu terpulang. Jadi props tu dia mungkin sangat tak ada kena-mengena. Jadi gunakanlah dia sebagai apa? Terpulang. Tak ada mengena. Mana sebalik? Tak mungkin dalam tu ada kain ihram. Tak ada kain ihram. Tak ada kain ihram. Memang tak ada pasir. Tak Batu ada. tak ada. Batu pun tak ada. ada. Dia boleh jadi benda yang macam-macam. Okay, kalau kata tarik-tarik tu dapat kain, jadi kalau katalah niat di hati masa tu nak jadikan batu. Masa ni kita lemparkan aja. Okay. Dua-dua panel kita dah ready. Okay, dah ada watak. Saya betul tak? Ada betul. Okey, apa? Okay. Ustaz akan jadi mutawifnya. 1 minit 30 saat bermula dari sekarang. Cik. Sekarang saya. ni kita ada dekat mana dah Cik? Sebab tak pernah rasa pula keadaan ni Cik. Boleh saya tahu kita kat mana sekarang ni? Sekarang ini kita ada di Jabal Rahmah ya. Ini boleh rasa pasir kat bawah. Okey, apa semua tu. Pasir je berbulu ya. Pasir dia sangat-sangat berbulu. Sebab ini orang kata kawasan yang baru ya. Kawasan yang baru ya, Jabal Rahmah. Kalau kata saya pun tadi ada bawa sesuatu dalam beg saya. Oh, ya ke? Apa dia tu? Saya dah bawa
Kita kan mungkin berpeluh-peluh okay? Saya tak tahu isteri saya letak apa ni. Perfume barangkali. Perfume saya rasa ni. Perfume ni. Perfume. Perfume. Bau dah wangi. Wangi Jabal Rahmah tak? Ya, memang sangat. Tu boleh tengok di kiri kanan kita ni apa semua ni lah. Saya nak tengok kiri kanan. Allah, itulah saya. Boleh rasa ni lah. Kita nak pergi kat mana ni Ustaz lepas ni Ustaz? Lepas ni benda tu kejap ada orang tengah jual tasbih apa semua ni, ada bagi tasbih ni. Alhamdulillah tasbih. Ya Allah seronok je pegang. Tapi tu pegang tu. Saya tu lah tadi isteri saya letak berat sangat kat dalam beg saya tak tahu lah. Saya nak tengok apa lagi dia letak sebab dia kata nanti sampai kat sana hati-hati. 30 saat Oh ya lagi. ke? Apa tu? Apa benda dia letak ni? Ini bekal makanan kucing saya ni. Saya rasa ni macam mana boleh ada dalam beg saya ni ya? Aduh, ya Allah Tuanku. Ini berat beg saya ni Ustaz. Ya, okey tak apa. Ni ambil dulu, boleh minum air dulu. Boleh minum air Ustaz. Boleh minum air dulu. Ya, Apa semua ni? Ini nak minum air ya. Berkicap saya kalau macam ni. 10 9 saya Lapan. 7 Apa tu? Saya sama main bola kat sini. Jabal Rahmah main bola Ustaz. Macam 3 berbunyi pula tu. 2 Ya Allah. Habis. Okey, kita kira props dulu orang yang mengeluarkannya. Okey. Bola, pistol, bekas. Okey, kalau Ustaz tadi kita ada bulu ayam, Ayam dengan tasbih, kicap. 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 Kita 3 samalah ni. Okey, jadi minggu ni seri dah nampaknya di antara host dan juga panel kita. Terima kasih kepada host dan juga panel kerana join segmen santai dalam YN Podcast minggu ni. Terima kasih.